forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal tentang isu apa. Penduduk jalan atas Paluh dakwa pampasan RM1000 tidak relevan. Kota Baharu, Fasa keempat perubahan rumah setinggan di perkembangan rumah setinggan Seksyen 5 Jalan Atas Paluh Kota Baru, Kelantan menyuarakan kontroversi dalam kalangan penduduk. Penduduk mengkritik dan menganggap pampasan berjumlah RM1,500 diberikan oleh kerajaan negeri melalui Perbanan Kemajuan Iktisad tidak relevan. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Kamal Amir. Akhir kita komen macam biasa. Sedih dan hiburnya apabila hanya mereka bayar RM500. RM500 sebelum keluar, RM500 selepas keluar. Itu bukan pampasan tu. Ya. Digelar wang penghalauan, bukan wang pampasan. Di Kelantan, iaitu di Kota Baru, iaitu bagaimana tentang perobohan. Dirubuhkan rumah-rumah, mengalahkan rumah warga Palestin pula saudara. Jadi saya tengok dari segi gambaran yang saya dapat dari segi media sosial, seolah-olah seperti pandang jarak, pandang terkukur. Boleh Wan jelaskan, ceritakan pada warga kita keadaan. Saya yakin Wan juga tentu pun telah pergi ke kawasan tersebut. Sila Wan. Ya. Baik. Saya mulakan dengan sejarah Kampung Jalan Atas Paluh. Kampung Jalan Atas Paluh ini diteroka oleh penduduk di situ pada tahun, ikut catatan sejarah daripada penduduk itu, bermula 1920. Sebelum negara ini mendapat kemerdekaan dan kerajaan negeri Kelantan masih tiada. Waktu itu ya? Jadi apa? Ya, 1920 lagi. Maksudnya sekarang ini dah 2024, umur penduduk teroka tanah itu lebih berusia berbanding dengan kerajaan negeri Kelantan yang berusia 33 tahun, 34 tahun kerajaan. Jadi yang menyedihkannya Datuk, apabila ada usaha-usaha penduduk di situ untuk mendapatkan status pemilikan tanah, iaitu mohon grant, tetapi tindakan daripada kerajaan negeri melalui pejabat tanah dan sebagainya menyatakan bahawasanya tanah itu tidak boleh diberikan grant, hanya boleh duduk dengan bayaran TOL, tol. Okey? Walaupun mereka sudah duduk di kawasan itu sejak daripada tahun 1920 ya. Ya, betul. Lebih 100 tahun lah Wan. Betul. Lebih 100 tahun. Dan mereka hanya duduk dengan taraf yang diberikan oleh kerajaan negeri berstatus TOL, tol. Okey, apabila diberikan kebenaran untuk mereka duduk, maka mereka perlu membayar cukai pintu. Yang kedua, untuk dapatkan bekalan elektrik, mereka boleh. Bekalan air pun mereka boleh dapatkan perkhidmatan sebab dibenarkan oleh kerajaan. Tetapi pada tahun 2019, tanah itu diberikan hak pemilikan kepada Perbadanan Kemajuan Iktisas Negeri Kelantan, PKNIK. Kerajaan negeri lah punya. Ya, perbadanan yang diuruskan oleh kerajaan negeri Kelantan pada tahun 2019. Tetapi notis yang dikeluarkan oleh PKNIK kepada penduduk-penduduk untuk mengosongkan kawasan tersebut, apabila PKNIK menggelarkan penduduk sebagai penceroboh. Inilah masalahnya. Dan pada tahun 2015, ketika Allah yarham Tok Guru Ni Abdul Aziz menjadi Menteri Besar Kelantan, beliau membuat perasmian pecah tanah di kawasan tersebut untuk membina perumahan, iaitu Pangsapuri, yang berharga RM160,000 di kawasan Jalan Atas Paluh. Tetapi bagi penduduk asal Jalan Atas Paluh, mereka diberikan rumah Pangsapuri dengan harga RM50,000 sahaja. Itu tawarannya lah. Yes. Ya, tawaran oleh kerajaan negeri pada ketika itu. Dan mereka disediakan rumah transit, rumah mampu milik Kampung Badang untuk mereka menginap sementara sebelum Pangsapuri itu siap dan boleh didiami dengan harga RM50,000. Jadi persoalannya sekarang ini,
pihak PKNIK telah pun memberikan satu notis kepada penduduk tersebut untuk mengosongkan pada tahun 2020 Okey. ketika negara kita dilanda COVID-19. Jadi pada ketika itu rakyat diarahkan keluar dalam tempoh 30 hari, sedangkan rumah pansapuri yang dijanjikan tak buat lagi, dan rumah sementara, rumah transit pun belum lagi ada dan siap. Wan, saya dalam keadaan begini, saya teringat waktu perjuangan saya, waktu saya dalam pergerakan pemuda UMNO dululah. Di kawasan saya di jalan Kuchai Lama. Memang begitu, memang kita, tapi masa itu dengan syarikat swasta, bukan milik kerajaan, Wan, kan? Dengan Betul. swasta, ya. Dan kita sampai ke mahkamah dan sebagainya. Akhirnya kita mencapai persetujuan, bermakna dia membina rumah itu dengan harga masa itulah. Wan bayangkanlah, Wan, rumah di Kuala Lumpur, Wan, bukan pangsapuri lah, walaupun rumah flat dia katakan, cuma 25,000. Tetapi di sebalik 25,000 rumah itu, dia kena bayar pampasan, Wan. So itu kira rumah itu mereka, kawasan tempat tinggal mereka di Jalan Kuchai Lama, Tuan, sekitar tahun 70-an. Bukannya daripada macam nanti kalau nak rekod 1920, ini 70-an, Wan. Dia tinggal tahun 70-an dan masa kita berjuang tu sekitar tahun 1982. Artinya dalam tempoh 15 tahun lah dia tinggal di situ, pun pemaju perumahan itu terpaksa menyediakan satu rumah untuk mereka dengan harga RM25,000. Itu satu. Yang kedua, ada pampasan sejumlah RM7,000. Ya, di mana saya mencadangkan supaya daripada pampasan RM7,000 itu digunakan sebagai bayaran untuk, kalau RM25,000 guna untuk bayar duit mukanya, RM25,000 tolak RM7,000, tinggal lagi RM15,000 kan. Dan ada pula lagi kos pemindahan RM5,000 kan. Jadi kos pemindahan RM5,000 untuk mereka tinggal di kawasan penempatan sementara. Itu yang saya marah tu bila dia orang mengatakan itu kawasan rumah panjang. Saya kata kita ni bukannya di Sarawak, kita tengah kota raya Kuala Lumpur. Bagaimanapun, pemaju tetap menyediakan kawasan sementara di berhampiran dengan kawasan itu, dengan kos pemindahan RM5,000. Jadi artinya rumah dah siap, dan saya minta supaya pemaju memastikan, kerana maklum sajalah, setinggal di Kuala Lumpur ni, Wan, mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap. Ada yang bawa teksi, ada yang kerja kilang, ada yang jadi buruh dan sebagainya. Kan? Susah untuk mendapat pinjaman daripada bank. Jadi saya minta waktu itu tuntutan kita supaya pemaju memberi jaminan bahawa mereka boleh mendapat kemudahan pinjaman daripada bank. Ya? Dan alhamdulillah sehingga saat ini rumah tersebut sudah pun siap, mereka tinggal dengan baik, keluarga, dan telah pun bayar habis pun dah. Dari 1982 sekarang ni itu dah habis bayar, kerana dah ini. Jadi sebab bila saya dengar keadaan perubahan begitu, saya terkejut. Sebab itu saya telefon Wan, saya kata kita buat live, kita nak cerita sebenar. Macam mana, Wan? Teruskan lagi, Wan. Baik. Jika zaman Datuk dibayar duit untuk pemindahan RM5,000, yes, bagi lagi pampasan dan sediakan rumah untuk mereka didiami walaupun kena buat loan. Betul. Tapi itu berlaku kepada syarikat swasta, betul tak, Datuk? Betul. Kelantan ini diuruskan oleh Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan, PKNIK, adalah sebuah perbadanan yang diuruskan oleh Kerajaan Negeri Kelantan. Duit perpindahan rumah disediakan RM5,000 pada zaman Datuk. Tapi zaman 2020, 2019 dan 2024 ini, Datuk, PKNIK hanya memberikan RM500 sebelum keluar dan RM500 selepas keluar. Tidak ada duit pampasan, tidak ada rumah gantian, dan tidak disediakan rumah transit. Ini kita bercakap di negeri Kelantan yang dipimpin oleh pemimpin yang kononnya berbelit serban, berjubah panjang, tetapi zalim terhadap rakyatnya sendiri. Ini negeri Kelantan semi Mekah. Kalau bercakap tentang negeri Pulau Pinang yang mereka kata pemimpin DAP ini zalim, kita lihat bagaimana
DAP mengurniakan rumah dan memberikan pampasan kepada rakyat Pulau Pinang yang terlibat di kampung Jalan Tok Subuh. Tetapi yang berlaku di negeri Kelantan, membangun bersama Islam, pemimpinnya adalah Islam, Melayu Islam yang berbangga mempertahankan Islam dan mempertahankan Melayu, tidak menyediakan kebajikan yang sepatutnya kepada penduduk Jalan Atas Palu. Saya amat bersimpati. Nak Wan juga tengok Wan ya, bagaimana di Kuala Lumpur. Lagi juga di Kuala Lumpur. Memang kawasan setinggan. Ini setinggan yang baru duduk Wan. Dia bukan tinggal macam kalau datang Kampung Palu tu memang tak sepatutnya lah. Sebab mereka boleh dianggap penduduk asal sebab sebelum negara merdeka. Wan, kalau dah selalu bercakap kemerdekaan, ada akta tanah dan sebagainya, bolehlah juga bolehlah dia jadikan argument ya. Bolehlah digelar mereka ni sebagai setinggan. Tapi kalau 1920 macam penduduk di Kampung Baru misalnya mendapat anugerah dari tuanku, macam kampung saya lah. Kan? Kampung saya di Perak tu, almarhumah ibu saya, bapa saya almarhum buat tanah tu dulu pun belum perang 1948 tak silap saya. Kampung dibuka dan akhirnya kerajaan bagi geran untuk mereka tinggal di kampung tersebut. Tak usah nak ambil, tak ambil pun. Jadi rumah boleh dibangunkan. Tetapi kalau 1920, saya terkejut Wan. Saya amat terperanjat. Kerana kalau jeda waktunya, kalau 2020 tu boleh tahan lah juga Wan. Itu boleh dianggap setinggan. Ini mereka bukan setinggan tu kalau penduduk asal. Anak waris negeri ni Wan. Dan kawasan Jalan Atas Palu tu Datuk merupakan green area. Kawasan hijau. Untuk parti pas. Tidak ada bendera lain yang boleh dipacak dan boleh dipasang melainkan bendera PAS. Dan rumah-rumah yang dirobohkan itu Datuk sebenarnya pernah menjadi pentas ceramah pilihan raya oleh pemimpin-pemimpin PAS. Satu ketika dahulu. Dan lebih menyedihkan bila rakyat perlukan pemimpin untuk mendengar keluh kesah, tak ada seorang pemimpin yang sanggup berjumpa dengan penduduk Jalan Atas Palu untuk mereka dengar kekeluhan, perasaan yang hendak dilontarkan oleh penduduk Jalan Atas Palu. Termasuklah ahli Parlimen Kota Baru, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dan bekas Adun Kota Lama, iaitu Anwar Tan, tidak sanggup berjumpa dengan penduduk Jalan Atas Palu walaupun penduduk Jalan Atas Palu itu bersetuju untuk membayar waktu pemimpin tersebut untuk berjumpa walaupun 1,001 jam mereka sanggup bayar. Okey. Dan saya nampak tapi yang berhormat Hafizah iaitu Adun Kota Baru Lama itu daripada parti Amanah tak? Ya betul. Tapi nampak kali dia hadir tak? Wan? Dia hadir. Okey, baik Wan. Saya untuk memberi penjelasan. Tapi bukan mewakili kerajaan negeri lah. Ya. Of course lah dia parti pembangkang lah. Tentulah dianggap sebagai wakil pembangkang. Tapi saya rasa begini Wan, untuk memberi penjelasan, untuk melihat bagaimana keadaan perubahan itu dilakukan supaya warga dapat melihat. Saya admin ada tak gambar apa video? Tak ada. Dah ditunjukkan tu. Dah ditunjukkan dalam live. Tak, dia ada saya nak tengok. Video tak ada. Tak boleh. Gambar aje. Dan untuk makluman Datuk dan para penonton, Kampung Jalan Atas Palu ini lebih kurangnya jarak 300 hingga 400 meter. Rasanya lebih kurang lagi dengan Masjid Muhammadi Kota Baru. Astaghfirullahalazim. Dan penduduk Jalan Atas Palu itu merupakan korea kepada masjid tersebut. Dan saya tengok rumah tu, kalau tengok dari segi struktur rumah itu, bukan setinggan tu. Mana bukan setinggan tu? Bukan. Begitu kalau setinggan, mana boleh masuk elektrik, mana boleh masuk air. Itu masalah. Dan mereka membayar cukai pintu. Bayar cukai pintu tu. Astaghfirullahalazim. Kenapa begitu? Saya tak mau menuduh kata zalim sebagai tidak, tapi saya tengok struktur bila gambar yang ada sekarang ni Wan. Saya tengok gambar tu atap zinc, rumah kayu, tentulah kayu tu jenis kayu yang baik-baik. Artinya dibangunkan oleh keluarga ataupun arwah-arwah terdahulu. Saya rasa tentulah waris mereka, anak-anak cucu mereka bila balik raya mesti dapat mengimbau nostalgia masa silap. Sekarang ni benda dah jadi kalau padang jarak padang terkukur tak Wan? Padang jarak padang terkukur. Astaghfirullahalazim. Kenapa begitu sekali perasaan mereka Wan?
Apakah mereka tidak mempunyai keprihatinan? Apakah mereka tidak mempunyai keluarga? Apakah mereka yang berkuasa, yang masih mempunyai kuasa? Apakah ini yang dijanjikan? Saya soalnya orang berarak dan sebagainya, itu soal biasalah, menunjuk-nunjuk perasaan. Tetapi bagi saya melihat bila rumah diroboh, saya tak sampai hati melihat perobohan tersebut. Bila saya tengok jentolak dengan ganasnya. Orang bayang kalau rumah you dekat jeli tu, tiba-tiba ada datang jentolak, robohkan benda begitu. Tentulah, saya tak boleh terima benda begitu. Sebab itu saya Dia bukan soal rumah, dia soal nilai. betul. Nostalgia itu. Nostalgia. Ini dan sebab itu saya katakan bahawa dalam keadaan sekarang ni, apakah kita menjadi pengemis di bumi kita sendiri? Nampak gayanya begitulah keadaannya. Ini yang saya katakan, bila anak kecil main api, akhirnya nenek moyang kaya raya, rumah cantik apa semua, dia rubuh begitu saja. Ya, akhirnya kita terpaksa jadi pengemis di bumi sendiri. Itu yang saya cukup sedih. Ya, sila Wan. Dan yang paling menyedihkan ia adalah berlaku di negeri Kelantan. Jika di Pulau Pinang, kerajaan negeri mampu sediakan rumah teres kepada rakyat sebagai ganti di jalan kampung Tok Tubuh. Dengan nilai pampasan RM30,000 diberikan secara tunai. Rumah bagi dan pampasan RM30,000. Sepatutnya kerajaan negeri Kelantan boleh bagi lebih lagi. Betul. Untuk menunjukkan ini cara Islam yang sebenarnya. Berbaloi dengan penerokaan mereka pada tahun 1920-an. Berbaloi dengan mereka menjadi ahli Qaryah masjid. Berbaloi dengan mereka bayar cukai pintu. Berbaloi mereka yang membangunkan kawasan tersebut sehingga kan ada kedai runcit yang meningkatkan sosioekonomi di kawasan Kota Baru. Tetapi alangkah sedih dan hiburnya apabila hanya mereka bayar RM500. RM500 sebelum keluar, RM500 selepas keluar. Itu bukan papasan tu. Itu digelar wang penghalauan. Bukan wang papasan. Bukan penghalauan. Wang penghalauan. Pengusiran. Wang pengusiran. Warga bangsa diusir daripada kampung halamannya sendiri. Yes. Dan wang itu adalah wang penghinaan buat warga penduduk Jalan Atas Palu. Apa kata anak-anak cucu mereka bila dengar begitu? Allahu Akbar. Saya kecewa apabila kita berbangga dengan pentadbiran Islam, tetapi bila implementasi kita tidak tunjuk cara Islam yang sebenar. Ya. Islam tidak ajar begitu. Kalaupun mereka duduk itu tanah bukan milik mereka, tetapi nilai harga rumah itu bukan RM500. Nak akad, nak buang kayu, nak buang zen, nak buang jendela untuk dibuat rumah yang baru. Tak lepas dengan harga RM500. Nak sewa lori pun tak mampu. Betul lah. Betul kata Saudara Rahim Aim, dia kata wang untuk sewa lori pun tak lepas. Tak lepas. Aduh. Nak buka lagi dinding-dinding rumah. Lepas tu kalau nak sewa rumah, nak bayar deposit rumah. Mana ada dah RM500 bayar deposit dekat Kota Baru. Allah, mana ada Wan. Ini betul-betul miskin tegar kalau terpaksa duduk dekat kawasan Kota Baru dengan RM500 tu. Tak ada. Tapi kerajaan negeri Kelantan bagi saya sangat-sangat zalim lah tu. Tak, gini, sungguh pun rakyat duduk di atas tanah milik kerajaan. Kerajaan yang memberi kuasa sama ada nak membiarkan rakyat duduk secara aram ataupun tidak. Sebab kuasa geran itu kerajaan berhak bagi. Milik ataupun tak boleh bagi tempat itu. Boleh bagi tempat lain untuk rakyat. Sediakan tanah, penempatan yang baru. Kesian tu. Betul. Saya tengok sejak waktu yang sama dalam 2-3 minggu lepas di Kuala Lumpur, di kawasan Wangsa Maju kan, bagaimana tanah itu dah dibeli dan milik hak swasta dan ada penduduk di kampung Sri Setia kan, Setiajaya. Kampung Setiajaya. Setiajaya. Mereka diarahkan pindah, ada court order dan sebagainya. Tapi masih ada perundingan. Itu dengan swasta kan. Ada perundingan, akhirnya apabila campur tangan ahli parlimen di kawasan itu, campur tangan yang berhormat Menteri Wilayah. Ya. Dan akhirnya mereka diizinkan tinggal dulu dan akan disediakan rumah transit sebelum disediakan rumah untuk satu pangsapuri untuk mereka. Saya terus terang saya beritahu kepada teman-teman pelayar-pelayar, tidak berhasrat niat saya untuk memperkecilkan ataupun untuk menghina kerajaan, pimpinan
di negeri Kelantan. Tak ada niat saya. Tapi bila saya melihat, saya tak boleh Wan. Saya sebagai pejuang rakyat Wan, saya akan melihat kalau sesuatu yang berlaku apabila rakyat dizalimi, dalam bahasa Inggeris dia kata, I cannot accept it. Kita nak komen satu je lah tentang banyak-banyak. Dia orang kan dah pilih kerajaan Kelantan. 100% kat Kelantan tu, kebanyakannya orang kata 90% yang sokong kerajaan PAS ni. So, dia orang dapat lah apa yang dia orang sokong. So, tak boleh nak menyesal sangat lah. Kita nak buat macam mana? Dah dia orang sokong kan. So, itulah dapat lah apa yang dia orang sokong. Kita ramai terus menyokong kerajaan berbadan Datuk Mat Noor Ibrahim. Assalamualaikum.